Baik, Alhamdulillah. Secara virtual akan dapat kami bawakan kepada Auda bersama narasumber kita pada hari ini bagi segmen Teranah Aktif dan Sehat #Teranah di Rumah, yang mana bersama kita iaitu Yang Mulia Wang Muhammad Syahfizi bin Haji Ramli, pengasas Gym Joe Fizi Fitness FTX di talian kita virtual untuk pagi ini. Baik, bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar untuk hari ini, Tuan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat saja. Kita apa kabar? Alhamdulillah, kami Terima sihat. kasih kerana bertanya ya. Alhamdulillah. Dan diatur seterusnya. Ya, jadi segmen kita bawakan kekal aktif dan juga sehat, teranah di rumah. Jadi banyak sebenarnya istilah-istilah teranah di rumah. Tapi sebelum itu, ingin juga kita bertanyakan di sini bagaimana Tuan mula berkecimpung dalam bidang keusahawan ini terlebih dahulu dalam sama-sama kita ni memberikan sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada penonton kita. Silakan Tuan. Okey, alhamdulillah saya mula berkecimpung dalam bidang ini memang lama sudah, dari awal sudah. Dari saya masih lagi remaja, saya memang minat fitness ni lah. Okay, training ini saya memang suka untuk diri sendiri juga. Kemudian makin minat, kemudian makin ada orang yang di train atau ada yang berminat untuk minta train, lama-lama saya pun makin banyak belajar, banyak training, ambil kursus apa untuk ke juru latihan ini. Okay. Kemudian dengan adanya tu banyak yang komen apa untuk membuka gym saja, gym sendirinya, tempat training latihan anak. Sebelum ini freelance saja, training di luar ataupun di gym lain. Okay. Masa ni diorang cadangkan untuk membuka. Kemudian atas dorongan keluarga juga pun membantu dia menyokong untuk membuka perniagaan sendiri ni lah untuk fitness gym ni. Okey. Baik, secara fokus, adakah ada seseorang yang memberikan inspirasi tersebut? Secara fokus ya, mungkin juga telah mendorong. Biasalah kalau memulakan perniagaan ini banyak cabarannya, Tuan. Jadi bagaimana? Yes, okey. Inspirasi yang bagi saya inspirasi sebenarnya keluarga saya, terutamanya ayah saya. Ayah saya bekas seorang tentera. Dulu ia selalu tegaslah ya mengajar kami apa, tegas untuk biasalah orang muda-muda ni lepak-lepaknya di luar apa di luar dengan gitar apanya. Dan dia punya menagurnya daripada kamu macam mananya, cuba kamu buat exercise untuk kesehatan, tergasan, cerdasan. Jadi cabaranlah bagi saya. And then saya pun mula membuatlah training apa supaya indah lembik lah. Dulu perkataan selalu macam manalah untuk bagi saya untuk mengubah diri saya yang sebelum itu belum. Kemudian saya start daripada tu, saya bermulalah untuk mengupgrade diri saya lah untuk lebih aktif dalam fitness apa ni, untuk cergas sehat betul lah. Kalau tadi Tuan mengatakan ada orang tadi sudah lama berkecimpung dalam bidang perniagaan ini. Jadi berapa orang sebenarnya kaki tangan untuk syarikat Tuan ini? Mungkin berapa orang yang bekerja sama Tuan dalam perniagaan ni lah, perniagaan ni. Okey, ya step by stepnya. Permulaan dulu sendiri saja, membuka cuma studio fitness untuk mentrain by kelas saja. Kemudian saya ambil seorang pekerja lah, seorang sahaja. Pasal dia operasi bermula daripada pukul 4 petang sampai 9 malam sahaja. Cuma studio fitness, kemudian upgrade menjadi gym gym. Gym yang biasalah banyak equipment apa. Start sana saya mengambil 3 pekerja lah. Pekerja yang masa tu juga membuat menunggu kan, yang masih menunggu result keputusan sekolah apa. Jadi daripada baik menolong diorang lah untuk sementara tu bekerja lah. Kemudian pada masa ni saya membuka training itu, saya jadikan ia privacy saja, untuk personal training saja, untuk kelas dan personal training. Pasal ada kadang orang yang tidak mau gym ramai-ramai ni kan. Kalau orang mau untuk privacy saja. Caranya privacy saja, booking awal, and then masuk menggunakan password.
masuk siap untuk privasinya lah, macam itu saja lah sana. Baik, Tuan mungkin dapat juga dikongsikan setakat ini perkembangan perniagaan dan juga sambutan daripada orang ramai. Okay, Alhamdulillah perkembangan semakin baik sebelum COVID ini lah. Ya. Kebanyakannya mengambil personal training, and then group class, kemudian grup program khas yang aku buat. Okay? Yang saya buatlah grup program macam program lose weight 4 minggu, lost weight 3-4 minggu, okay? Dan program untuk kan menyertai kan masuk askar macam itulah. Program-program itulah yang banyak sambutan. Dan juga ada juga family yang menginvite saya ke rumah untuk membuat private exercise saja untuk family-nya. Dan juga ada juga dulu pernah juga student untuk diorang punya projek, diorang invite saya untuk mengadakan exercise macam aerobik, tabata training. Nah, alhamdulillah lah. Jadi di sini Tuan, oleh kerana Ketani dilanda gelombang kedua COVID-19 di negara kita. Jadi apakah antara cabaran ketika ini dan juga bagaimana Tuan menangani situasi seperti ini? Saya menghadapinya satu sabar saja, sabar saja. Okay, and then masih juga boleh dibuat. Okay, pasal masih lagi my client yang regular client ni masih lagi contact kan. Okay, saya pun membagi homework je lah, homework exercise. Saya membuat videonya, and then saya suruh diorang buat lah. Kadang-kadang juga ada juga yang online, secara online membuat exercise. Ya. Masih lagi okey lah macam itu. Itu antara cabaran ya. Cuma masalahnya juga itu tu, bayar sewa tu lah. Sewa on, yang dan Ya. Tapi dengan adanya kelas-kelas online yang diadakan dan juga seperti yang Tuan ceritakan sebentar tadi, mungkin sedikit sebanyak boleh membantu. Ataupun mungkin adakah perniagaan sampingan untuk sama-sama menangani masalah bila kita dilanda COVID-19 ketika ini, Tuan? Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala juga. So far, dia tu macam online tu masih on kan. Ya. Jadi dia pun boleh cover lah juga bagi cover lah juga kewangan itu. Alhamdulillah Tuan. Dan juga di kesempatan ini Tuan, orang kedukung juga kita ni berada di segmen Kekal Aktif dan Sihat ini. Mungkin juga ada penonton kita ni mahu sedikit tips senaman ataupun juga yang boleh dilakukan. Kita ni berada di dalam rumah, teranah di rumah ini Tuan. Bagaimana? Okey, tipsnya senang saja. Okey, yang paling penting Tani tahu apa Tani punya goal saja. Okey, Tani punya tujuan, target Tani apa. Pasal masing-masing ada punya target yang sama kan. Yeah. Ada orang mau kurus saja, ada orang mau fit, dan ada orang mau meningkatkan dia punya strength. Okey. Okey. Yang paling penting tahu dia punya goal, dan apa exercise-nya. Okey. Di rumah tu pun saya pun berasal training di rumah saja yang saya buat selalu dulu asalnya. Okey. Contoh macam push up, sit up, jumping jack, double jumping jack, triple jumping jack, PT10, banyak lagi lah. And then kalau pun kan memakai beban ataupun weight, gunakan saja macam paldi ke, masih boleh digunakan juga. Asal ia tahu macam mana exercise-nya itu saja. And then apa muscle yang ia target, atau yang paling penting lah. Yang paling penting itu knowledge satulah juga. Alhamdulillah ya. Dan kita juga ingin mengetahui di sini perancangan Tuan sendiri di masa akan datang ni Tuan. Okey, perancangan saya yang saya rancangkan itu akan tetap terus kekal berlatih lah, training, and then melatih juga untuk membagi untuk menolong orang yang memerlukan guide dalam fitness ini juga, untuk kesihatan ke apa, untuk mengupgrade dia punya fitness ke apa. Itulah saya punya untuk meneruskan
berlatih dan melatih ni lah. Ya. Baik, ya. Dan juga Tuan, mungkin dengan pengetahuan daripada Tuan sendiri, pengalaman sebagai seorang peniaga ataupun usahawan ini yang fokus kepada gimnasium ini, jadi mempunyai ada pengalaman yang tersendiri. Bagaimana nasihat daripada Tuan kepada mereka yang pada ketika ini baru-baru saja berjinak dalam perniagaan, akan tetapi mempunyai cabaran disebabkan dengan wabak COVID-19 ini. Daripada nasihat Tuan, bagaimana? Okey, nasihat saya untuk orang ramai lah, siapa sajalah, okey, dia kira umur ke apa, kalau berminat dalam bidang ini, okey, yang paling penting ialah kualiti saja. Okey, kualiti tani untuk gym tani itu memuaskan orang memakai, and then kualiti tani mengajar itu saja. Dan mentrain itu paling penting lah. Ajar yang benar-benar fitness yang berkualiti lah, bukannya selalu melihat YouTube, tapi kadang YouTube ni kadang indah semua lurus bah. Kadang ada yang buat advance terus, sedangkan tadi baru level yang basic. Okay? So buat step by step, level by level, okay? Basic, intermediate, advance. Okay? Jangan sampai tadi membuat yang terus advance sampai injured. Itu paling penting lah. Jangan sampai cedera lah. Cedera itu paling penting. Safety nombor 1. Train hard, but train smart. Itulah yang penting. Okey. Jadi safety diutamakan. Macam mana sebenarnya orang ramai, khususnya penonton yang menyaksikan sampai pagi ketika ini, menyaksikan wawancara kita. Jadi untuk mengetahui perkembangan gym daripada Tuan ini, adakah melalui IG dan juga Facebook, mana tahu ada yang boleh kita ni guna pakai untuk latihan-latihan dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan boleh mengongsikannya. Yes, boleh follow saya punya IG ya. Okay. Dia ada 2 IG ya. Satu untuk personal fitness saya, okay, untuk di-share juga, and then satu untuk gym saya. Okay, ada. Kalau kan mau follow, okay, follow Joe Fizi Fitness, okay. Joe Fizi Fitness, FTX _ Joe Fizi Fitness _ Joe Fizi Fitness _ FTX. Okay. Joe Fizi Fitness _ FTX. Okay. Dan juga satu lagi Joe Fizi Fitness _ official. Jadi bezanya di Jongselah official atau jadi ada dua IG untuk kita mengetahui perkembangan lebih lanjut lagi mengenai dengan apa juga aktiviti kekal aktif dan juga sehat ini adalah berkepentingan sebenarnya, dan juga mungkin ada saranan Tuan sendiri kepada orang ramai oleh kerana teranah di rumah, tambahan lagi di sebelah malam. Ketika ini selama 2 minggu kita ni dah dapat keluar malam. Jadi nasihat Tuan kali sudah kan Muammar katakan, tapi ini nasihat untuk kekal aktif dan juga sehat teranah di rumah. Yang paling basic yang boleh kita ni lakukan yang supaya orang indah stres lah. Macam mana Tuan? Okey, kalau bagi saya, okey, buat program supaya indah boring di rumah. Buat program. Okey, macam hari ni aku mau latihan kaki. So, untuk latihan kaki sama tangan. Okay, buat. Kan push up, contoh push up, ada macam-macam push up, buat ya. Reps by reps. 4 set kah, atau 10 reps, 4 set. Okay. Esoknya yang lain lagi. Kemudian minggu hadapannya, exercise yang sama pun, ini upgrade saja lagi. Dia punya reps kah, dia punya set kah, ataupun berbagaikan lagi. Supaya tidak boring lah. Jadi untuk mempelbagaikan, level apa tu paling? Lihat di IG kita. Untuk mempelbagaikan itu follow IG. Yes. Follow IG. Jadi latihan kaki, latihan tangan. Itu untuk semua peringkat umur tu. Yes, ada dia punya level lah seperti yang saya katakan tadi. Yang paling penting jangan malas. Keep on training, jangan takut membuat, itu sudah. Anda semestinya contoh push up, Anda semestinya buat push up yang proper. Memang struggle awal-awal, ada levelnya, ada caranya membuat. Itu paling penting lah. Lama-lama ia akan meningkat, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi antara penjelasannya, yang antara pun kita bawakan wawancara kita, iaitu segmen kekal aktif dan juga sehat teranah di rumah. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Tuan ya, kerana mengongsikan. Semoga terus sama-sama, sukses. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Dan juga maju ya dalam bidang yang dicuburi. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan. Moga kita bersua lagi ya. Assalamualaikum.
Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Itu ada pengurusan bersama kita dengan narasumber kita segmen Kekal Aktif dan Sihat. Saya teringat juga dengan rakan segas kita ada mengongsikan Aisbalini dari daerah Belanda. Ada kata-kata akhir bersama dengan Aisbalini semasa ke udara. Baru-baru ini katanya ketika COVID ini kita ni disarankan untuk teranah di rumah, akan tetapi jangan jual luan teranah di dalam rumah. Lakukan aktiviti yang berguna, yang positif, yang boleh memberikan auda tenaga dan juga kemantapan dalam kesihatan minda dan fizikal auda. Saya ingin menambah satu saja lagi. Jadi manfaatkan kepada yang memberi manfaat kepada petani. Boleh faham kan? Manfaatkan kepada suatu perkara yang boleh memberikan manfaat kepada petani. Anda faham? Sekarang fahami dan juga boleh diperjelaskan. Jadi kita akan berehat seketika untuk mengikuti satu package program dan kita akan kembali selepas ini nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nurhatul Fakzilah binti Haji Ondame. Package program Rampai Pagi TV kali ini akan membawa bis kita ke salah sebuah tempat untuk petani bersukan ataupun orang petani akan mengekalkan kesihatan. Bila petani cakap bab kesihatan ini banyak, selain daripada menjaga permakanan, bersukan juga penting. Selalunya ada di antaranya yang hiking, jogging, berlari dan juga sebagainya. Tapi kali ini saya membawa bis kita ke salah sebuah gym. Di mana tempat ini ada pelbagai aktiviti yang diadakan. Dan juga beruntungnya ketika ini ada jurulatih ataupun coach yang ada di sini yang boleh mengajar petani mana yang betul dan juga di sebaliknya. Jadi inilah peluang petani untuk mengetahui lebih jelas mengenai dengan gym yang akan saya bawakan bis kita untuk package program kali ini. Jangan beranggapan gym ini adalah untuk otot-otot, untuk orang angkat berat dan sebagainya, tapi tidak. Ia sangat menyeluruh. Aktiviti yang diadakan di sini sangat terbuka kepada masyarakat petani. Jadi, kita saksikan gym di sini. Jadi saya bersama Bobby Bujang, inilah pengurus di gym ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Tuan, kami ingin mengetahui lebih lanjut lagi apa yang sebenarnya Tuan ingin highlight gym ini dan bila ianya ditubuhkan. Tubuhkan 25 September 2020. Okay. Was after 3 months after was COVID was open, so that's why the name was lockdown sebenarnya COVID. Okay. Jadi mengambil sukut kerana berlakunya COVID. Okay. Dan yang Tuan ingin highlight dengan gym ini tentang kebersihannya, tentang apa yang ada di gym ini? The most important things in my gym, first, of course, my hygiene. Okay. If you see on my gym, it's always synchronized and then always clean. If you see every corner, you can see I provide all the Dettol punya, after palo and all the hand sanitizer. Every corner, even the treadmill, even daripada turun naik masuk ke gym sampai ke counter registration, we provide one. I extend from 1 unit, now second, now ke bawah lagi turn. I think Alhamdulillah. Jadi adakah masa akan datang, perancangan akan datang akan ditambah lagi unit ataupun ditambah tempat ni? By next year insyaAllah akan I think sama je on the same building. Okay. Maybe insyaAllah. Kalau lebih murah rezeki insyaAllah akan ditambah ke unit 4 insyaAllah. Baik, audio penonton, sekarang saya bersama salah seorang pelatih akan menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan apa antara yang dibuat di sini, khususnya bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan sebagai ketenteraan, pasukan polis dan lain-lain lah. Jadi kita bersama salah seorang iaitu Tuan Harman Haji Abdullah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin Tuan boleh menerangkan apa antara posisi Tuan di sini? Oke, baik, terima kasih Pak. Lebih dulu saya memperkenalkan diri saya.
Saya Harman bin Hajibullah, berumur 47 tahun, bekas seorang tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, 18 tahun sebagai jurulatih jasmani, iaitu pada tahun 98 mengambil asas jurulatih jasmani di Malaysia dan lanjutan advance pada tahun 2006, sama juga di Malaysia. Okey, tanpa diduga semasa besaran ni, ada plan untuk kan melatih orang. Okay, disebabkan orang ni pegawai saya sendiri, Inci, apa yang akan dibuat semasa besaran ni. Jadinya baik Inci buat melatih orang. Okay, masa ni orang awam yang akan berkhidmat dengan tentera di Raja Brunei, kebanyakan yang akan masuk tentera ni tidak ada mempersiapkan diri. Jadinya kemauan untuk masuk tentera tu ada, tapi mempersiapkan diri daripada dari segi fizikal. Okay, jadinya orang tidak mempersiapkan diri. Tapi ada juga yang membuat persiapan diri, tapi memerlukan pelatih. Jadinya saya sendiri membuat latihan ini. Jadinya membuat, jadi banyak ada sambutan kepada orang ramai. Jadi memperkenalkan apabila orang mendengar nama saya, Inci Harman, bekas PTI, jadi orang sudah tahu. Jadi bekas-bekas tentera, jadinya memberi lagi kepercayaan kepada orang, Inci ini bekas tentera, ya boleh. Satu kemudahan lah untuk orang, dan juga. juga mengetahui apa antara latihan-latihan ataupun apa yang akan mereka hadapi semasa pemilihan untuk menjadi anggota tenteranya. Jadi ada penontonnya dengan latihan yang sebentar tadi yang telah pun dijelaskan. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya, apa tadi, dumbbell. Yes, babel. Babel. Okey, banyak sebetulnya. Nanti kita akan melihat tunjuk caranya macam mana sedikit sebanyaklah agar kita mengetahui apa sebenarnya aktiviti yang akan dilakukan di dalam gym ini sebenarnya. Okay, seperti yang saya tunjukkan ini adalah latihan untuk back muscle belakang. Okey. Kepada anggota yang saya latihan ini, kalau dorang lamah, mereka yang lamah membuat pull up, jadinya dorang membuat basic, okey, seperti itu. Untuk menguatkan otot belakang. Okey. Jadinya okey. Menarik. Okey, apabila membuat latihan pull up latihan membuat pull up, okey, ini adalah selalu mission untuk menguatkan otot belakang. Okey, baik. Okey, menurunkan release secara perlahan. Okey. Dalam masa yang sama, okey, inhale and exhale. Menarik. Tarik nafas, inhale, and apabila melepaskan, exhale, buang nafas. Tarik nafas, inhale. Okey, melepaskan perlahan. Okey, jadinya membuat, okey, sebagai contoh membuat sebanyak 5 set dalam satu set itu 20 kali rep. Okey, mengapa seperti yang saya beritahu tadi, kepada anggota mereka yang saya train ini, apa kelemahan bus dorang? Kalau bus dorang ini melamah membuat pull up, jadi saya banyak membuat repetition. Jadinya dorang tu sampai sangal membuat, okay? Sambil menguatkan itu. Ya, demikian tadi kita bersama pengurus gym ini dan juga salah seorang pelatih yang ada di Lockdown Gym menerangkan sedikit sebanyak aktiviti yang dibuat di sini. Apapun terpulang kepada bis kita, khususnya masyarakat memilih gym yang mana, kerana kita mengetahui di Brunei ini memang banyak gym. Jadi tadi bijak memilih tempat-tempat yang berkesesuaian dan juga yang menepati cita rasa bis kita. Apapun kepada bis kita yang bersama, pilihlah gaya hidup yang sehat demi kesihatan kita bersama. Ini bukan saja daripada fizikal, juga mental kita. Jadi sampai kita jumpa lagi di gym yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersenam untuk kesehatan. Pilihlah gaya hidup yang sehat. Baik, alhamdulillah. Itu telefon kita saksikan bersama. Rupanya ni ada juga gym. Dari kata-kata lah sebenarnya. Kata-kata tulis. Rupanya ada package programnya. Jadi itu antara pengongsian bersama kami Auda. Itu rakaman Akif telah pun direkam lebih awal bagi untuk sama-sama kita ni menyaksikan bahawa ada cabaran-cabaran yang tertentu bagi mereka ini, dan sudah tentunya bersama tadi wawancara secara virtual tadi mengongsikan cabaran mereka
cara untuk menempuhi cabaran tersebut, mereka membuka secara online, pengajaran secara online ataupun secara virtual, dan untuk kelangsungan perusahaan mereka, ya. Tepat sekali. Begitu juga dengan regular customer mereka yang nyorang kata ni latihan secara private lah. Jadi oleh kerana ketika ini terbatas dengan gelombang kedua COVID-19, jadi ada cara untuk mereka diajar. Jadi berikan homework, berikan program-programnya. Jadi lakukan ini dan juga sebagainya. Ini bukan apa, adalah nyorang tadi supaya aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan itu tidak terputus mata saja. Sebab mereka ini mengikut program-program yang sudah pun disusun atur daripada gym berkenaan. Jadi inilah ya, sebenarnya kita ni cari cara untuk kita ni kekal aktif dan juga sehat. Kalaupun kita ni indah ke gym ke, mungkin ada saja cara kita lihat daripada mereka yang tanya kepada mereka yang lebih pakar, ataupun kalau tadi Muammar, Mazdi dan juga Dani Ahmad ya bercakap mengenai dengan tanaman, itu juga merupakan satu aktiviti yang sangat berguna. Bercocok tanam di belakang rumah tadi, walaupun orang tanah itu bukan seekar tanah, mungkinkah sedikit saja di belakang rumah itu, tapi kalau ianya boleh dimanfaatkan, itulah yang saya katakan, boleh dimanfaatkan kepada perkara, manfaatkan perkara yang memberikan manfaat. Boleh faham? Betul. Kita ni manfaatkan. Ada tanah yang memberikan manfaat kepada kita ni manfaatkan. Jadi selalunya perkara yang kita ni manfaatkan ini mendatangkan hasil kepada kita ni. Betul, alhamdulillah. Dan juga menerusi daripada pengurusan mereka, malah juga di setiap hari ada juga pengurusan daripada peniaga-peniaga kita ni, cabaran-cabaran mereka sudah tentunya berbeza. Namun apa yang utama ialah untuk jangan pernah untuk berputus asa, kerana insya-Allah pasti ada hikmah di sebaliknya. Kalau kita ni lihat menerusi perniagaan pada ketika ini, kalau dahulu secara realiti berjual beli secara nyata, namun pada ketika ini banyak yang memilih untuk berada di rumah pun boleh melakukan aktiviti ataupun perniagaan berkenaan dengan menggunakan media sosial bagi penjanaan ekonomi bagi mereka. Dan ini sudah tentunya satu kebaikan yang dapat kita ni perolehi bersama. Alhamdulillah juga pihak kerajaan begitu mendukung kita ni untuk berniaga, dan juga sudah tentunya dengan perniagaan tersebut akan dapat jom menjana ekonomi dan juga menambah lagi memberikan pekerjaan kepada orang lain, khususnya pada ketika ini runners yang mana mereka sedaya upaya untuk membantu kita mengekang penularan wabak COVID-19 dengan mereka melakukan tanggungjawab kita, ya. Jadi itulah ya yang dapat kita kongsikan menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung bersama rakan-rakan kita di tiga-tiga daerah, dan juga dengan pengisian yang kita bawakan 2 wawancara secara virtual. Semoga ini menjadi panduan dan juga dapat kita manfaatkannya. Dan apa yang paling perlu yang kita laksanakan ketika ini untuk sama-sama kita menyokong operasi pulih di mana 8 malam hingga 4 pagi kita ni teranah di rumah. Dan selain daripada itu juga kita ni sentiasalah upaya-upaya, dan juga jangan menerima sesuatu maklumat yang palsu. Stay safe. Banyak lagi sebetulnya yang ingin kita kongsikan, dan juga bersama melindungi. Jadi bila kita sayang diri kita, sayang keluarga, dan juga sekaligus kita sayang negara kita, kerana yang akan kita jaga ketika ini adalah untuk kemaslahatan dan juga kesejahteraan negara kita. Betul, alhamdulillah. Teruskan bersama kami di Rampai Pagi. Setiap hari bersama Auda akan dikongsikan pelbagai informasi bahan menarik dan juga semasa untuk tatapan habis kita. Dan Auda setakat di sini kita bersama, insya-Allah kembali lagi di ruangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.